Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan ketiga ingin menerangkan mengenai hadis dhaif. Dan terlebih dahulu saya memperkenalkan ahli kumpulan saya. Nama saya Muhammad Amirul Mu'minin bin Mazlan. Sahabat saya yang seterusnya adalah Muhammad Imran Shah bin Muhammad Zaidi. Dan yang terakhir adalah Wan Nundayana Izzah binti Wan Roslan. Hari ini kami akan membincangkan mengenai mukhalafah al-siqah. Mukhalafah al-siqah, dari segi bahasa mukhalafah bermaksud ditinggalkan, manakala al-siqah bermaksud kepercayaan atau keyakinan. Dari segi istilah pula, ia bermaksud kecacatan pada perawi kerana perbezaan atau ada perselisihan pada yang diriwayatkannya dengan yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih siqah, iaitu ada syaz lah. Seterusnya, pembahagian mukhalafah al-siqah ni ada 5, iaitu yang pertama mudraj, yang kedua maklub, yang ketiga mudharib, yang keempat musahhaf, dan yang terakhir adalah al-mazid fi muttasil al-asani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Imran Shah bin Muhammad Zaidi, nombor matrik D173-10133, kos USL 4063M, Ulum Hadis Grup 4. InsyaAllah hari ini saya akan membahas berkenaan dengan tajuk Al-Muttarib dan Al-Musahhaf. Okey, baik. Definisi hadis Al-Muttarib adalah hadis yang mempunyai lebih daripada satu riwayat yang bercanggah antara satu sama lain, mempunyai kekuatan yang sama dan tidak boleh diharmonikan antara riwayat-riwayat tersebut. Berdasarkan definisi di atas, jelaslah kepada kita bahawa hadis Al-Muttarib ini mempunyai dua ciri, iaitu riwayat-riwayatnya berbeza tetapi setiap riwayat itu mempunyai kekuatan yang sama dan juga tidak boleh dihimpunkan atau diharmonikan antara riwayat-riwayat yang bercanggah. Tidak boleh ditarjihkan antara riwayat-riwayat tersebut kerana kekuatannya sama. Untuk itu, kita memahami bahawa hadis muttarib ini termasuk di dalam hadis yang dhaif, iaitu lemah, kerana terdapat percanggahan padanya sama ada pada sanad atau matan. Seterusnya, contoh hadis muttarib. Di sini adalah contoh-contoh berkaitan hadis muttarib sebagaimana yang terdapat di dalam kitab tafsir Muthalah al-Hadis, iaitu yang pertama muttarib sanad, yang kedua muttarib matan. Okey, baik, muttarib sanad. Daripada Abu Bakar radhiyallahu an, beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, aku melihat kamu telah beruban." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syayyabatni Hud wa akhawatuha." Maksudnya surah Hud dan saudari-saudarinya, yakni surah-surah lain, telah membuatku beruban. Imam Al-Daraqutni berkata tentang hadis ini, hadis ini muttarib kerana ia hanya diriwayatkan melalui jalur Abu Ishaq pada para perawi telah berselisih mengenai hadis ini sehingga mencapai sekitar 10 pendapat. Ada hadis yang diriwayatkan secara mausul, iaitu bersambung. Ada yang diriwayatkan secara mursal, iaitu terputus. Dan ada juga yang meriwayatkan dari Musnad Abu Bakar, Musnad Aisyah dan Musnad Sa'ad serta berbagai lagi perbezaan yang lain. Perawi-perawinya adalah thiqah dan tidak boleh untuk ditarjihkan antara satu sama lain dan juga untuk dihimpunkannya tidak boleh. Seterusnya, muttarib matan. Daripada Fatimah binti Qais radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya berkaitan zakat. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil mal la haqqa siwa zakah." Maksudnya, sesungguhnya dalam harta itu terdapat hak selain zakat. Riwayat At-Tirmizi 659.
Imam Ibn Majah meriwayatkan hadis ini dengan lafaz laisa fil mali haqqun siwa zakah. Maksudnya tidak ada hak pada harta itu selain zakat. Riwayat Ibn Majah 1789. Imam Al-Iraqi berkata, ini hadis adalah ittirab, iaitu muttarib lah, yang tidak boleh ditakwil. Akan tetapi Dr. Syarat Al-Qudah tidak meletakkan hadis ini sebagai contoh bagi hadis muttarib kerana ia boleh ditarjihkan. Hukum hadis al-muttarib. Hukum hadis al-muttarib adalah mardud, iaitu ditolak kerana riwayatnya bercanggah pada sanad dan matan, menunjukkan ketidakdhabitan hadis tersebut. Okey, baik, kita sambung pula dengan hadis al-musahhaf. Definisi al-musahhaf, dari segi bahasa ia adalah kata nama objek daripada al-tashif, iaitu kesilapan dalam catatan. Al-sahafi. Al-sahafi iaitu orang yang melakukan kesilapan dalam membaca catatan lalu mengubah beberapa lafaz kerana salah membaca. Dari segi istilah pula, tashif ialah mengubah perkataan dalam hadis kepada yang bukan diriwayatkan oleh perawi-perawi fiqah secara lafaz atau makna. Kepentingan mengetahui al-musahhaf. Ia merupakan ilmu yang sangat utama dan halus. Kepentingannya sangat jelas dan dalam menerangkan kesilapan yang dilakukan oleh para perawi. Tugas yang begitu berat ini hanya dapat dipikul oleh ulama hadis yang bijaksana dan tajam pemikirannya. Pembahagian. Ulama telah membahagikan al-musahhaf kepada 3 kategori, iaitu yang pertama berdasarkan pada tempat berlaku, yang kedua berdasarkan kepada punca, yang ketiga berdasarkan kepada lafaz atau makna. Okey, baik, kita lihat pada berdasarkan kepada tempat berlaku. Dilihat kepada tempat berlaku, al-musahhaf terbagi kepada 2, iaitu tashif pada sanad dan tashif pada matan. Yang pertama, tashif pada sanad. Contohnya hadis Syu'bah daripada Al-Awwam bin Ibn Murajim. Ibnu Ma'in telah melakukan tashif dengan mengatakan daripada Al-Awwam bin Muzahim. Yang kedua, tashif pada matan. Contohnya hadis Zaid bin Thabit bahawa Rasulullah SAW membuat bilik di dalam masjid. Ibnu Lahiyah telah melakukan tashif dengan mengatakan Rasulullah SAW telah berbekam di dalam masjid. Okey, baik, seterusnya kita lihat kepada berdasarkan kepada punca. Dilihat kepada puncanya, musahhaf terbahagi kepada 2, iaitu tashif penglihatan dan tashif pendengaran. Yang pertama, tashif penglihatan. Ini yang sering berlaku, tulisan mengelirukan penglihatan pembaca sama ada tulisan yang kurang kemas atau tidak bertitik. Contoh hadisnya, sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kemudian mengikutinya 6 hari dalam bulan Syawal. Abu Bakar Al-Suli telah melakukan tashif dengan menyebutkan sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kemudian mengikutinya dengan sesuatu dalam bulan Syawal. Okey, baik, seterusnya tashif pendengaran. Tashif yang berpunca daripada pendengaran yang tidak jelas atau pendengar berada jauh dan sebagainya, lalu dia terkeliru dengan sesetengah perkataan kerana ia mempunyai kesamaan timbangan saraf. Seterusnya kita lihat berdasarkan lafaz atau makna. Dilihat kepada lafaz dan makna, tashif terbahagi kepada tashif pada lafaz dan tashif pada makna. Yang pertama, tashif pada lafaz. Tashif ini banyak berlaku, contohnya sama seperti contoh-contoh di atas. Seterusnya, tashif pada makna, iaitu perawi yang melakukan tashif itu mengekalkan lafaz dengan keadaannya, tetapi dia mentafsirkannya dengan cara dia memahami makna itu tidak mengikut makna yang asal. Contohnya, kata-kata Abu Musa Al-Anazi, kami adalah kaum yang mempunyai kemuliaan. Kami dari kabilah Anazah. Rasulullah SAW bersembahyang dengan menghadap ke arah kami. Beliau maksudkan dengan hadis, sesungguhnya Rasulullah SAW bersembahyang dengan menghadap Anazah, iaitu tombak. Beliau telah faham bahawa baginda bersembahyang menghadap ke kabilah mereka.
Sedangkan anazah itu ialah tombak yang dipacakkan di hadapan orang yang sedang bersembahyang. Adakah tashif menjejaskan keadilan perawi? Apabila tashif itu jarang-jarang terbit daripada seorang perawi, maka itu tidak menjejaskan ketepatannya kerana tidak ada orang yang terselamat daripada kesilapan dan tashif walaupun sedikit. Sebaliknya, jika sering berlaku, maka menjejaskan ketepatannya, menunjukkan kepada kelemahannya dan dia bukanlah tokoh dalam bidang ini. Seterusnya kita lihat sebab berlakunya tashif yang banyak pada perawi. Kebiasaannya, tashif yang banyak berlaku pada perawi kerana dia mengambil hadis melalui kitab dan catatan tanpa menerima hadis daripada guru-guru. Ulama hadis berkata, janganlah kamu mengambil hadis daripada sahafi. Maksudnya, jangan kamu mengambil hadis daripada orang yang mengambilnya melalui catatan tanpa guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberi wali dari Kisah Pengurusan Memesyik 201126. Saya akan menyambung bawah tajuk hadis mudraj. Definisi hadis mudraj adalah apa yang lafaz yang telah dimasukkan atau ditambah di dalam matan hadis, sedangkan ia bukanlah daripada lafaz atau matan hadis yang sebenar. Penambahan lafaz ini datang daripada perawi secara waham atau tersalah. Ia memberi gambaran seolah-olah lafaz yang ditambah itu adalah daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syarat-syarat mudraj. Terdapat dua syarat yang diperlukan bagi hadis mudraj, iaitu pertama, tambahan itu bukanlah daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, riwayat iaitu penambahan yang tersalah itu disangka bahawa ia adalah daripada hadis Sallallahu Alaihi Wasallam. Seterusnya iaitu pembahagian hadis mudraj. Hadis mudraj ini terbahagi kepada dua bahagian, iaitu bahagian pertama, mudraj pada sanad adalah memasukkan sanad sesuatu hadis dengan hadis yang lain. Hakikatnya mudraj pada sanad adalah sama seperti mana mudraj pada matan, iaitu bahagian yang kedua. Bahagian yang kedua, mudraj pada matan adalah apabila perawi memasukkan perkataannya di dalam hadis yang mana ia disangka bahawa ia adalah daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahagian inilah iaitu matan yang selalu atau banyak berlaku. Penambahan pada matan ini boleh berlaku di awal, pertengahan dan di akhir matan hadis. Sebab-sebab berlakunya hadis mudraj pada matan. Antara sebab-sebab berlakunya hadis mudraj pada matan adalah mensyarahkan lafaz-lafaz hadis yang gharib, ini aneh atau sukar difahami, memberi komentar terhadap hadis sama ada berbentuk hukum syarah, mengkhususkan sesuatu atau apa yang membuat seseorang itu bermasalah untuk memahami teks atau matan hadis, tersalah atau lemah badan. Seterusnya iaitu cara-cara mengetahui hadis mudraj. Berikut adalah cara-cara mengetahui hadis mudraj. Apabila para ahli hadis syak dengan sesuatu lafaz hadis, maka mereka bertanya kepada perawi. Maka perawi sendiri yang mengatakan bahawa ia adalah perkataan dan penambahan daripadanya. Terdapat riwayat atau hadis lain yang menunjukkan bahawa hadis yang sebenarnya terpisah dengan perkataan tersebut, sesuatu yang mustahil berlaku pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seterusnya, hukum perawi yang membuat penambahan di dalam hadis. Jika perawi tersebut tidak sengaja membuat penambahan di dalam matan hadis tersebut, maka tidak berdosa. Tetapi jika dia banyak melakukan hal sedemikian, maka ini menunjukkan bahawa perawi tersebut seorang yang tidak dhabit, iaitu tidak buat niatan. Adapun jika dia sengaja melakukan hal tersebut, maka perkara tersebut adalah haram dan dengan itu sifat adalah adil. Melainkan perkara tersebut adalah untuk ujian atau menerangkan makna perkataan dalam hadis tersebut.
seterusnya iaitu hukum hadis mudraj. Dalam masalah ini terdapat dua hal keadaan. Yang pertama, jika dapat membezakan antara perkataan Nabi SAW dan penambahan perkataan daripada perawi, maka diambil perkataan Nabi SAW jika mencukupi syarat-syarat untuk penerimaan sesebuah hadis. Manakala tidak dikira perkataan selain daripada Nabi SAW itu sebagai nas syar'i. Yang kedua, jika kita dapat membezakan antara perkataan Nabi SAW dan juga perkataan perawi. Di sini kesemua perkataan hadis tersebut adalah ditolak. Akan tetapi hal ini jarang berlaku kerana para ahli hadis biasanya mampu untuk membezakan antara perkataan Nabi SAW dan juga penambahan perkataan daripada perawi. Seterusnya iaitu contoh. Antara contoh hadis mudraj daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, "Wailul lil aqabi minan nari asbiqul wudu." Maksudnya, celakalah tumit-tumit dengan azab api neraka. Sempurnakanlah wudu. Riwayat Muslim. Hadis yang kedua iaitu sami'tu Abu Hurairah wa kana yamurru bina wan nasu yatawaddau minal mitharah. قال أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. Maksudnya, aku telah mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan beliau telah berjalan di antara kami dan manusia sedang berwuduk. Pada ketika itu beliau yakni Abu Hurairah berkata, "Sempurnakanlah wuduk-wuduk kamu." Telah berkata Abu Qasim Rasulullah SAW, "Celakalah tumit-tumit dengan azab api neraka." Riwayat Al-Bukhari. Sambungan daripada hadis tersebut, melihat kepada dua hadis atau riwayat ini, perkataan atau lafaz asbighul wudu adalah perkataan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bukannya daripada Nabi SAW. Berdasarkan riwayat yang jelas di dalam Sahih Al-Bukhari bahawa kedua perkataan ini terpisah, tidak seperti di dalam riwayat Sahih Muslim yang mana perkataan asbighul wudu dan wailul lil aqabi minan nar tidak terpisah. Seterusnya saya akan menyambung pada bawah tajuk hadis makhluk. Definisi hadis makhluk, Imam Al-Baiquni di dalam manzumahnya telah memberi definisi berkaitan hadis makhluk adalah seperti berikut. Wal maqlubu qismani tala ibdalu rawin ma bi rawin qismu wa qalbu isnadi bi matni qismun. Maksudnya, adapun hadis makhluk pula terbahagi kepada dua. Yang pertama, tertukar perawi dengan perawi yang lain satu bahagian. Kedua, tertukar sanad dan matan, yakni dengan sanad dan matan yang lain satu bahagian yang lain. Okey, seterusnya, di dalam bahasa perkataan makhluk adalah isim maf'ul daripada qalaba. Qalb yang berbawa erti membalikkan sesuatu daripada bentuk yang sepatutnya. Menurut istilah pula, hadis makhluk adalah apa yang berlaku dengan cara mendahulukan perkataan yang sepatutnya diakhirkan atau mengakhirkan perkataan yang sepatutnya didahulukan, atau tertukar perkataan atau perubahan pada perkataan secara waham, iaitu tersalah. Pembahagian hadis makhluk. Berdasarkan manzumah di atas, penulis telah membahagikan hadis makhluk kepada dua bahagian, iaitu yang pertama makhluk al-sanad dan yang kedua makhluk al-matan. Yang pertama iaitu makhluk al-asanid. Jenis makhluk al-sanad adalah seperti yang pertama, tertukar perawi. Contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Zuhri daripada Abi Salamah, tetapi perawi tersebut meriwayatkan dengan mengatakan oleh Al-Zuhri daripada Sa'id. Sepatutnya Al-Zuhri meriwayatkan daripada Abi Salamah, tetapi perawi tersebut tersalah dengan menggantikan Sa'id di tempat Abi Salamah. Yang kedua, tertukar nama perawi atau kuniyahnya, nama kurniaannya. Contohnya adalah perawi bernama Sa'ad bin Said Sinan, tetapi perawi tersebut meriwayatkan hadis dengan menyebut Sinan bin Sa'ad. Yang ketiga, mendahulukan atau mengakhirkan. Contohnya adalah menjadikan nama guru kepada perawi di tempat muridnya dan meletakkan nama muridnya di tempat gurunya, seperti hadis oleh Abi Salamah daripada Az-Zuhri. Sepatutnya hadis tersebut diriwayatkan oleh Az-Zuhri daripada Abi Salamah.
kerana Abi Salamah adalah guru kepada Az-Zuhri. Yang kedua, makhluk al-matan. Jenis makhluk al-matan adalah yang pertama, seorang perawi mendahulukan sebahagian matan yang sepatutnya diakhirkan dan mengakhirkan sebahagian matan yang sepatutnya didahulukan. Contohnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu. Maksudnya, seorang lelaki yang bersedekah kemudian dia menyembunyikan sedekahnya sehingga tangan kanannya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kiri. Ini adalah salah satu riwayat yang terbalik yang dilakukan oleh seorang perawi, riwayat Muslim. Sambungan, sedangkan riwayat yang benar adalah sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Inilah adalah contoh daripada bahagian yang pertama, di mana terdapat pertukaran pada matannya. Yang kedua, menukar sebuah matan hadis dengan sanad hadis yang lain dan menukar sanad hadis dengan matan hadis yang lain. Penukaran ini dilakukan adalah dengan tujuan untuk menguji hafalan sebahagian para ulama hadis. Hal ini telah dilakukan oleh ulama di Baghdad terhadap Imam Al-Bukhari ketika beliau datang menemui mereka. Hukum hadis makhluk. Hadis makhluk termasuk di dalam jenis-jenis hadis yang dhaif dan kadang-kadang ia boleh menjadi palsu. Tambahan pula, di sana terdapat dua hal keadaan dalam meletakkan hukum pada hadis makhluk. Jika pembalikan atau penukaran pada matan dan sanad hadis dilakukan bertujuan agar sanad atau matan yang tidak diketahui, maka hukumnya adalah tidak dibenarkan kerana ia merupakan perbuatan perawi yang gemar memalsukan hadis. Seterusnya, jika ia dilakukan untuk menguji hafalan seseorang ahli hadis, maka hal ini dibenarkan jika ia memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Antaranya adalah perlu menjelaskan kembali matan dan sanad hadis yang betul sebelum meninggalkan majlis tersebut. Baiklah, saya teruskan kepada Al-Mazid fi Muttasil Al-Asanid. Definisi. Huwa annahu yazidu rawi fil asanid rajulan lam yazkurhu ghairuhu. Yang bermaksud, seorang rawi menambahkan seorang rijal di dalam suatu sanad yang tidak disebutkan di dalam sanad lainnya. Dia punya penjelasan daripada definisi tersebut yang adalah seorang rawi di dalam suatu sanad menambahkan seorang rijal dalam suatu khabar atau hadis, baik dengan disebutkan namanya atau disembunyikan namanya. Tambahan, rijal tersebut tidak disebutkan oleh para rawi di dalam jalur sanad yang lain. Syarat-syarat mazid fi muttasil al-asanid. Yang pertama adalah adanya perkataan bahawa seorang rawi telah menerima hadis dalam bentuk as-sima', iaitu mendengar dari gurunya di tempat adanya tambahan itu. Jika pernyataan rawi itu tidak dalam bentuk as-sima', melainkan menggunakan bentuk mu'an'an pada jalur sanad yang tanpa ziyadah, maka ziyadah itu menjadi rajih, iaitu kuat. Seterusnya, sebab jalur yang tanpa ziyadah dimungkinkan terjadi irsal atau tadshis. Seterusnya, selain itu juga untuk mencapai kesimpulan yang sahih, hendaklah dicari qarinah dan bukti-buktinya. Selanjutnya dapat ditentukan dengan yang sahih, dengan riwayat yang sahih. Antara contohnya adalah hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i di dalam sunannya dengan sanad seperti berikut. Ahbarana Abu Dawud qala haddasa Abu al-Walid qala haddasa Abu Awanah an Ya'li bin Ata'i an abihi an Abi Al-Qamah haddasani Abu Hurairah telah mengkabarkan kepada kami Abu Dawud, ia berkata telah menceritakan kepada kami Abu Al-Walid
ia berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Ya'la bin Ata, dari ayahnya, dari Abu Alqamah, Abu Hurairah telah menceritakan kepadaku. Itulah yang menunjukkan bentuk asima itu, yang mendengar, perkataan yang mendengar. Tambahan pula, di dalam sanad tersebut ada tambahan ata, iaitu ayah Ya'la. Inilah yang dinamakan mazid fi muttasil al-asani. Muslim di dalam kitab sahihnya menyebut riwayat yang tidak ada ziyadahnya, bahawa Ya'la bin Ata telah menjelaskan bahawa ia menerima hadis dari gurunya, iaitu Abu Alqamah, dengan cara asma, iaitu mendengar. Namun terdapat syarat-syarat penolakan penambahan hadis. Yang pertama, antara syarat tersebut adalah 2 syarat mesti dipenuhi bagi menolak tambahan itu, dan itu dianggap sebagai waham daripada perawi yang menambahkannya. Perawi, 2 syarat yang tersebut adalah perawi yang tidak menambahkan itu lebih kuat ingatan dan kemas daripada perawi yang menambahkan. Yang kedua pula, adanya penjelasan bahawa perawi mendengar sendiri pada tempat tambahan. Sekiranya kedua-dua syarat ini tidak dipenuhi tambahan, ini dikira sebagai kuat dan diterima. Sanad yang tidak mempunyai tambahan ini dianggap sebagai munqati, cuma terputus sanad itu secara tersembunyi, dan dinamakan sebagai al-mursal al-kafi. Hal ini demikian, terdapat kritikan terhadap dakwaan tersebut. Dakwaan wujudnya penambahan itu dikritik dengan 2 perkara, iaitu jika sanad yang tidak mempunyai tambahan itu dengan lafaz an pada tempat tambahan, maka sepatutnya sanad itu dianggap munqati. Sebagai contoh, lafaz Quran tu seperti dalam hadis yang saya dah terangkan tadi, iaitu Abu Awanah an Ya'li bin atau An. Kepada An itu menunjukkan, mendapat kritikan bahawa jika lafaz an pada tempat tambahan, maka sepatutnya sanad itu dianggap munqati. Seperti mana yang kita dah tahu, munqati itu adalah ia terputus, sanadnya terputus. Okey, seterusnya kritikan yang kedua adalah jika dinyatakan dengan jelas perawi itu mendengar sendiri, ada kemungkinan dia mendengar hadis itu melalui perantaraan seorang perawi, dan setelah itu baru dia mendengar secara langsung. Ini menjawab kritikan, 2 kritikan tadi adalah, yang pertama, kritikan pertama boleh diterima dan masuk akal, dan andaian pada kritikan kedua itu mungkin terjadi. Bagaimanapun, ulama tidak memutuskan penambahan itu sebagai waham kecuali bila terdapat tanda dan bukti. Dan maksud daripada segi waham itu adalah dia maksud was-was, dia curiga. So kat sini ulama tidak memutuskan penambahan itu sebagai waham kecuali bila terdapat tanda dan bukti. Bila adanya tanda dengan bukti, baru ulama memutuskan penambahan tersebut. Dan antara karangan yang terkenal adalah Tamyiz al-Mazid fi Muttasil al-Asanid, iaitu karangan Al-Khatib al-Baghdadi. Sekian saja daripada pembintangan daripada kumpulan kami. Segala salah silap datang daripada diri kami sendiri, dan segala baik datang daripada Allah. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.